وبركاته. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan serta redha-Nya yang berterusan buat diri kita hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan di dalam jagaan Allah dan di dalam peliharaannya sentiasa, insya-Allah. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan perihal manusia yang ketika mana dia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah dimatikan dan dibangkitkan semula daripada perkuburan. Lalu Allah cerita keadaan demi keadaan manusia yang apabila bangun di hadapan Allah dalam keadaan pelbagai persepsi dan keadaan mereka dan identiti yang mereka hadir untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita nanti semua ni dalam keadaan kita dah meninggal dunia. Nanti kita nak bangkit pula di yaumul mahsyar nanti. Bila kita berada di alam mahsyar, Allah SWT akan berikan buku catatan amalan kita. Buku catatan amalan tersebut disebut dalam surah Al-Isra pada ayat 13 dan 14. Allah kata, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah cerita ketika mana kita di alam mahsyar nanti, kita dalam keadaan celik-celik mata, kita nak bawa buku catatan amalan kita. Waktu tu buku catatan amalan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut pelbagai keadaan, tahap keimanan kita ataupun tahap amal-amal kita di dunia dulu. Ada manusia yang terima buku amalan daripada tangan kanan dia, bahagia dia. Ada manusia yang terima buku amalannya dengan tangan kiri, celaka dia. Ada manusia yang ambil daripada belakang, binasa dia. Manusia yang pertama-tama kali ambil buku catatan amalan dengan tangan kanan iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia orang pertama. Ustaz Abu Bakar mana?
Abu Bakar radhiyallahu anhu manusia masuk syurga awal daripada Umar Al-Khattab. Dia masuk syurga dah, Umar tak masuk lagi. Jadi maknanya keadaan tersebut Abu Bakar As-Siddiq dah dimasukkan syurga, sedangkan Sayyidina Umar Al-Khattab manusia pertama terima buku catatan amalan tersebut dengan tangan kanannya. Ketika mana manusia dibukakan buku catatan amalannya, sewaktu itu buku catatan amalannya digantung di lehernya, gantung di leher. Quran cerita tadi, Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bila gantung di leher ni, fi unuqih, ayat tadi. Fi unuqih ni maksudnya di leher, gantung. Gantung macam buku apa? Macam buku kita pergi haji umrah. Kita gantung, kita pusing tawaf. Lah kali kalau tengok tu terlanggak orang perempuan Iran, terus lupa dah. Itu kita macam tu. Jadi maknanya buku tu gantung kat leher. Bila buku catatan tersebut gantung di leher, kita akan baca sendiri. Allah kata, Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Allah kata, wahai manusia, kau baca buku catatan amalan kau tu. Baca. Lalu bila dia baca, dia tengok-tengok buku catatan amalan dia bagi orang yang soleh. Bila dia tengok buku catatan amalan dia, dia kata kepada Allah, dia baca di hadapan Allah. Dan dia baca di hadapan Allah tersebut, khalayak ramai sedang mendengar dan sedang menuntun apa yang diperkatakan olehnya daripada buku yang dibacakan di hadapannya tersebut. Semua tengok. Waktu tu dia bawa nama ayah dia, bin dengan ayah dia. Kalau nama dia Muhammad Naim bin Ahmad, Ahmad tu nama pak dia, juga disebut oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa, lalu dia baca. Bila dia baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa jadi? Allah Subhanahu wa taala kata kepada dia, kamu baca buku catatan amalan tersebut. Dia pembaca. Cuba tengok orang yang soleh. Orang yang soleh, bila Allah Subhanahu wa taala suruh dia baca buku tersebut, dia baca. Permulaan buku catatan amalan dia tersebut, dia akan baca dulu benda-benda yang dosa yang banyak dilakukan sewaktu dia hidup dulu. Dia baca buku dosa dulu. Baca perenggan pertama dosa, perenggan kedua dosa, perenggan ketiga dosa, perenggan ke-10 dosa, perenggan ke-25 dosa, perenggan ke-125 dosa, semua dosa. Sewaktu dia sampai kepada part yang menceritakan tentang dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, muka dia merah padam di hadapan Allah SWT dan malu kepada seluruh manusia yang sedang mendengar dan sedang memperhatikan kepada dia. Semua pakat duk tengok dia. Bila dia baca ni satu persatu, tiba-tiba sampai di satu perenggan tertulis, Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kamu yang lalu. Waktu tu muka dia berseri-seri balik. Berseri muka dia. Bila dia baca di penghujung buku catatan amalan dia tersebut, tertulis, Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kamu dan kamu telah dinobatkan sebagai ahli syurga Allah. Lalu dia pun tutup buku tersebut. Senyum wajahnya berseri-seri dalam keadaan cukup menggembirakan dia. Bila dia dah habis baca buku tersebut, malaikat umum, malaikat kata, wahai makhluk-makhluk Allah sekalian, sesungguhnya manusia yang telah baca buku catatannya ini, Allah sudah meredainya dan Allah sudah menetapkan kepadanya dia adalah manusia yang akan bahagia selama-lamanya, bahkan dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Waktu tu Allah pesan kepada dia, wahai manusia, kau pergi cari adik-beradik kamu, kau pergi cari ayah kamu, kau pergi cari sanak saudara kamu, kau pergi cari kawan kamu, cerita kegembiraan yang kamu kecapi ketika ini. Orang yang macam kamu, orang yang bertulis seperti mana kamu, dia akan mendapat syurga yang kekal abadi untuknya. Pergi. Lalu dikalungkan kepada dia satu mahkota dan pakaian yang cukup indah yang diberikan kepada dia. Dia nak sampai kepada orang-orang yang dia nak pergi cerita tu, kawan-kawan ni pakat doa dekat Allah. Kawan-kawan ni pakat doa. Kawan-kawan ni kata apa? Wahai Allah, aku pun nak jadi macam si fulan tersebut. Aku pun nak nikmat seperti mana yang dikecapi oleh kawan aku tu. Tolong berikan kepada aku. Nampak tuan-tuan? Ini satu kebanggaan manusia di akhirat nanti, sekiranya di dunia ni dia adalah manusia yang mengambil kemuliaan Allah dalam dunia ni.
Orang yang sanggup bersusah payah, sanggup mencari masa dan waktu untuk Allah, itu ganjarannya yang akan disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia-manusia yang bersusah payah untuk kesenangan di akhirat kelak. Itu yang paling mustahak. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk yang kita cerita pada malam ini tuan-tuan ada kena mengena dengan apa yang saya uraikan tadi. So kita tangguh sekejap yang tu, lagi kita masuk balik cerita yang tadi, kita masuk kitab kita ni tuan-tuan, dan ada kena mengena dengan apa yang kesinambungan daripada cerita tadi, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ni kita akan menceritakan tentang satu bab ma jaa fi inzari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumuh, iaitu bab yang menceritakan tentang seseorang, tentang membicarakan pada memberi ingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kaumnya. Bab yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kaum-kaumnya. Apa yang Nabi ingat? Jom kita tengok. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sedialah bagi seorang yang jadi pemimpin dan penunjuk itu bahawa ia memimpin dan menunjuk kaum kerabatnya yang hampir, kemudian daripada yang lebih hampir, kemudian yang lebih hampir pula hingga akhirnya, kemudian orang yang jauh pada kerabatnya, kemudian orang yang bukan kerabatnya. Demikianlah berjalan hal ini dari zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tersebut dalam perkara ini dalam hadis, seperti mana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya, an Aisyah qalat lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir ashiratakal aqrabin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Safiyah binti Abdul Muttalib, ya Fatimah binta Muhammadin, ya bani Abdul Muttalib, inni la amliku lakum minallahi syai'a saluni min mali ma syi'tum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isterinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Aisyah As-Siddiqah. Isteri yang nama apa? Siti Aisyah As-Siddiqah. Kalau pak dia Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq tu bapa dia. Kalau dia As-Siddiqah. Ini tuan-tuan. Kalau pak dia As-Siddiq, anak dia As-Siddiqah. Sebab apa As-Siddiqah Ustaz? Sebab anak dia perempuan, kena tambah ta marbutah, jadi bunyinya As-Siddiqah. Kalau satu lagi Sadiq sifat raga, yang tu orang lain tuan. Yang tu tak ada kena-mengena. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, kemudian katanya, tatkala turun ayat ini kira-kira maknanya begini. Ada satu ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat turun. Bila Allah turun satu ayat Al-Quran, satu wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun satu ayat. Ayat itu kata, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Rasulullah, kau berikanlah peringatan kepada adik-beradik engkau yang terdekat tentang keadaan manusia yang akan bersusah payah, sama ada mereka itu berada di alam mahsyar ataupun ketika mana di dalam peristiwa untuk diperhitungkan segala amalan mereka, sama ada boleh termasuk dalam neraka ataupun masuk dalam syurga. Tolong beri ingat kepada adik-beradik kamu tentang azab neraka. Ini dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila turun ayat ni, Nabi dengar ayat-ayat ni, Nabi dia tak tunggu lama, dia tak delay. Dia tak tunggu besok subuh, dia tak tunggu besok zuhur baru nak bagi tahu, dia tak tunggu waktu maghrib baru nak bagi tahu, tak. Dia lala tu juga, dia panggil siapa? Dia panggil mak menakan dia, namanya Safiyah binti Abdul Muttalib, mak menakan dia. Bila dia panggil mak menakannya Safiyah binti Abdul Muttalib, kemudian dia panggil anak perempuan dia Fatimah binta Muhammadin. Dia panggil anak perempuan dia, nama apa? Fatimah binta Muhammadin. Bahkan dia panggil habis keturunan anak cucu Abdul Muttalib ni, dia panggil habis semua. Dia kata, dia declare, Nabi bagi tahu satu ingatan, Nabi bagi tahu satu wasiat. Nabi kata apa? Inni la amliku lakum minallahi syai'a. Dia kata, apa maksud tu? Aku tiada memiliki bagi kamu daripada Allah sesuatu pun.
Pintalah pada aku daripada hartaku sekehendak kamumu. Nabi kata apa? Wahai manusia, wahai keturunan Abdul Muttalib, aku nak bagi tahu kepada kamu, kalau kamu nak minta apa-apa harta benda daripada aku boleh bagi apa yang hangpa minta. Tetapi di akhirat kelak, ketika mana kamu di hari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, aku tak dapat nak menolong kamu, aku tak dapat nak bantu kamu sekiranya kalau kamu tidak Islam, kamu tak memperakui Allah itu Tuhan kamu tak memperakui aku ini pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu aku tak boleh tolong kamu walaupun dalam keadaan aku sayang kepada kamu. Nampak tak tuan-tuan? Nabi bagi ingat kepada adik-beradik dia. Sebab apa Nabi bagi ingat kepada adik-beradik dia? Dia sayang keturunan dia. Dia sayang keturunan dia. Begitu juga kita. Kita sayang keturunan kita. Kita pun ada geng-geng juga tuan-tuan. Kita ada geng daripada Kedah, geng Bali. Kita ada geng daripada Perlis, kita ada geng daripada Penang, kita ada geng Nasi Kandang, kita ada geng macam-macam geng kita ada. Mai kat Selangor ni dia ada geng Jawa dia ada geng macam-macam geng dia ada. Jadi bangsa-bangsa dia tu dia cukup jaga elok. Sebab itu baginda Nabi SAW dia sangat ingat-ingatkan kepada adik-beradik dia. Bahwasanya Nabi kata, aku tiada sesuatu yang aku miliki daripada Allah pada boleh melepaskan daripada azabnya akan seseorang, melainkan masing-masing hendaklah melepas dirinya dengan menurut perintah Tuhan, kemudian daripada bertuhankan Allah itu dan mengakukan aku pesuruhnya. Nabi kata apa? Kalau kamu tak mengucap dua kalimah syahadah, kamu tak mengaku Allah itu Tuhan kamu, dan kamu tak mengaku aku ni pesuruh Allah, aku tak boleh tolong kamu walaupun hang ni adik-beradik aku yang paling dekat sekalipun. Tetapi kalau di dunia ni, kalau kamu nak minta harta benda aku boleh bagi, tak ada masalah sedikit pun. Minta apa pun aku boleh bagi. Tetapi di sana selamatkan diri kamu dengan menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk aku selamatkan kamu di sana. Nampak tak tuan-tuan? Jadi maknanya kalau kita orang Islam, kita akan diselamatkan oleh baginda Nabi SAW dengan syafaat baginda Nabi SAW. Tapi kalau kita bukan orang Islam, kita tidak ada pertolongan siapa-siapa yang boleh tolong kita, melainkan kita sendiri yang akan malang di sana. Tetapi kalau kita orang Islam, kita masih ada peluang untuk nak dimasukkan ke dalam syurga Allah walaupun dosa kita banyak. Walaupun dosa kita besar sekalipun, tetapi tak pernah syirik kepada Allah, insya-Allah masih ada peluang dan ruang untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaannya. Cuba tuan-tuan tengok rentetan daripada kisah yang mula-mula saya cerita tadi. Adapun orang yang kedua, iaitu orang yang menerima buku amalan dengan tangan kiri. Bila dia ambil buku amalan dengan tangan kiri, dia tahu dah dia memang orang yang malang. Bila dia orang yang malang, Allah kata kepada dia, Iqra' kitabak, buka buku catatan amalan kamu tu, kamu baca, cerita kat kami apa yang tertera, apa yang tertulis dalam tu. Bila dia baca ni tuan-tuan, dia baca mula-mula buka-buka, seronok dulu dia. Sebab apa seronok? Tengok amalan-amalan kebaikan dia. Mula-mula dia buka buku catatan amalan tersebut, kebaikan dia dulu yang dia baca. Waktu dia baca buku catatan amalan tersebut, tengok-tengok kebaikan yang dibacanya tersebut, dia seronok, senyum lebar, sampai orang kata dia ni confirm ahli syurga. Hakikatnya di akhir buku catatan tersebut, tengok-tengok tertera dan tertulis, engkau adalah manusia yang tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan engkau mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan engkau mati dalam keadaan tidak sempat menyebut kalimah Allah, dalam keadaan engkau mati dalam keadaan membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu nerakalah milik kamu. Dia tutup buku tersebut, malaikat umum. Malaikat kata, wahai manusia, ni manusia yang baru baca buku tadi ni, dia adalah manusia yang kekal abadi di dalam kesengsaraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak diizin oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu sekali pengumuman tersebut. Pengumuman itu disebut sekali dengan nama ayah kita. Kalau kita orang baik, kita adalah manusia yang membawa nama baik ayah kita apabila kita dibentangkan buku amalan kita di hadapan Allah.
Kalau kita orang yang jahat, kita akan membusuk nama buruk, nama baik ayah kita di khalayak ramai ketika menanti alam mahsyar. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW dia sungguh-sungguh ingatkan. Tuan-tuan, cerita tadi tuan-tuan di dalam kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat karangan Imam Al-Qutubi. Rentetan daripada catatan dua jenis amalan tersebut tuan-tuan, maka Allah jadikan untuk nak kenal mereka itu siapa, lalu Allah jadikan warna kulit mereka berubah tuan-tuan. Kalau orang yang soleh, wajahnya akan berseri-seri, putih, berseri-seri, putih. Walaupun di dunia orang panggil dia Pak Tam, tuan-tuan. Cerita dalam situ. Walaupun di dunia ni orang panggil dia hitam, orang panggil dia Pak Tam, orang panggil dia Bantam, macam-macam tam ni kat dia ni tuan-tuan. Sekali dengan tampring sekali tuan-tuan orang panggil dia, kan? Sebab hitam sangat. Lalu di sana, kalau dia adalah manusia yang beridentitikan orang yang soleh, maka di sana nanti dia akan putih sebeseri-seri wajah dia. Putih, dia bukan hitam. Sebab itu dalam Al-Quran disebut dua jenis manusia. Quran kata apa? Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Satu hari nanti manusia akan dibahagikan kepada dua. Satu manusia yang putih berseri, satu lagi yang berperwatakan hitam legam wajahnya. Ada hitam, ada putih. Yang putih tu ahli syurga, yang hitam tu ahli neraka. Begitu keadaannya. Mari kita tengok siapa yang dikatakan wajah yang hitam ni. Siapa dia? Pak Hitam ni tuan-tuan. Pak Hitam ni tuan-tuan, yang pertama, orang yang diberi buku catatan amalannya dengan tangan kiri, hitam dia nanti. Yang kedua, iaitu orang munafik, hitam dia nanti. Yang ketiga, iaitu orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hitam dia nanti. Orang yang keempat, iaitu orang yang memadamkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dan memadamkan kesucian Islam di dunia ni, maka dia hitam wajah dia nanti. Orang yang kelima, iaitu orang yang dalam keadaan dia mencerca dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ditulis di dalam kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, jadi kasih sekalian. Sebab itu tuan-tuan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia cukup jaga sungguh-sungguh benda adik-beradik dia, benda diri dia dan kepada keturunan dia. Dia jaga sungguh-sungguh supaya tak terkena api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, turun ayat Quran itu kata wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Rasulullah, tolong ingatkan adik-beradik kamu supaya terlepas diri daripada terkena api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak mau adik-beradik dia ni kena azab. Bila Nabi tak mau adik-beradik dia kena azab, tuan-tuan, last sekali ada tak orang yang kena azab juga? Ada. Siapa dia? Pak menakan dia. Pak menakan dia nama apa? Abi Talib. Abi Talib meninggal dunia, tak sempat masuk Islam. Tapi dia yang Nabi cukup sayang kepada dia. Nabi pergi bisik kat telinga dia, mengucaplah pakcik, pakcik, mengucap pakcik ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucap kalimah ni, wahai pakcik. Pakcik dia kata no, aku tak mau ucap. Pakcik mengucap, kalau pakcik boleh mengucap kalimah ni, pakcik akan selamat, pakcik akan bahagia. Allah kata no. Nabi menangis kepada Allah sebab Pak menakan dia tak masuk Islam. Allah turun satu ayat Al-Quran. Allah kata kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya kerja memberi hidayah kepada manusia ni kerja aku, bukan kerja hang. Bukan kerja hang. Kerja nak ketuk pintu hati manusia ni bagi tunduk kepada Allah, bagi masuk Islam ni kerja aku, bukan kerja hang wahai Rasulullah. Kerja hang kerja apa? Kerja hang sebarkan risalah aku, sampaikan risalah aku, sampaikan kebenaran daripada Islam, sampaikan wahyu aku kepada manusia semua. Itu kerja hang. Tetapi kerja nak bagi hidayah kepada manusia ni, itu kerja aku, bukan kerja hang. Walaupun orang yang hang sayang tu hang suruh sungguh nak bagi hidayah kepada dia, tetapi kalau aku tak izinkan, aku tidak akan memberi hidayah kepada sesiapa yang aku kehendaki. Apa nampak tuan? Jadi maknanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia seperti macam kita ni tuan-tuan. Tak.
kita boleh doa pagi, petang, siang, malam. Doa apa? Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini. Wahdini tu minta hidayah Allah. Lagi doa qunut, Allahumma hdini fiman hadait, hidayah. Baca surah Fatihah pula, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan hidayah kepada kami, hidayah. Sebab apa hidayah ni minta banyak sangat Ustaz? Sebab kita memerlukan keputusan daripada Allah di dalam kehidupan kita untuk kita terus berada di dalam landasan yang diredai Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Kalau Allah tak bantu kita, mana mungkin kita boleh mai ke dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan. Kalau Allah tidak mendorongkan kita. Tuan-tuan main masjid ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan boleh duduk lepak ni sekejap ni tuan-tuan, dengar majlis ilmu ni tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rahmat Allah. Sebab apa? Rahmat Allah. Dan punca tuan-tuan dapat rahmat Allah ni sebab apa? Sebab tuan-tuan masuk masjid tadi, tuan-tuan baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Wahai Allah, kau bukakanlah pintu-pintu rahmat engkau kepada aku ketika mana masuk ke dalam masjid tadi. Tapi ustaz kami tak baca Ustaz. Ustaz cakap ni baru kami teringat nak baca. Macam mana Ustaz? Tapi Ustaz kami memang minta sungguh-sungguh Ustaz. Minta bagi Allah bagi hidayah. Sebab itu bila kita semayang tadi tuan-tuan, semayang dengan Tok Imam, habis semayang kita wirid. Habis wirid kita doa. Doa tu pun minta hidayah. Sebab tu tuan-tuan dapat hidayah. Kita dapat hidayah semua. Kita dapat rahmat Allah. Duduk pula dalam majlis ilmu, Allah turun rahmat, Allah turun hidayah, Allah turunkan kemuliaan, Allah turunkan keampunan. Semua tu milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok, banyak tak nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kita? Banyak. Sebab itu jangan sesekali kita putus asa untuk mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah saya nak cerita tuan-tuan, saya nak kongsi kat tuan-tuan. Cuba tuan-tuan dengar cerita ni elok. Pasang telinga betul-betul, jangan duk garu kuku tuan-tuan. Dengar elok. Sebut bila walaupun tak buat. Cuba tuan-tuan dengar cerita ni. Ada satu family tuan-tuan. Satu family baca Quran. Pak baca Quran dengan anak ni sekali. Bila pak baca Quran, anak pun dengar, anak pun baca Quran sekali ni tuan-tuan, anak bunyi suara. Anak kata apa kat ayah? Abah, kita dah baca Quran ni abah. Abah faham ke makna Quran yang kita dah baca ni? Abah dah kata aku pun tak faham. Kamu faham? Ayah dia tanya pada anak dia, kamu faham? Dia kata saya pun tak faham. Anak dia tanya balik, so kita baca Quran ni buat apa? Dah kita tak faham langsung ni, buat apa kita baca Quran abah? Sebab apa abah? Perlukah kita baca Quran ni sedangkan kita tak faham apa langsung isi kandungan ni abah? Bolehkah kita baca Quran ni abah? Ayah dia diam, tak kata apa. Tak tahu, ayah tak tahu nak jawab. Satu hari lepas balik kampung tuan-tuan, balik kampung. Bila balik kampung, kampung dekat dengan sungai. Rumah dia tu dekat dengan sungai. Kalau orang utara dia panggil ban, tuan-tuan. Panggil ban. Ban tu tempat terjun parit mandi. Lalu ayah dia kata, adik, pergi ambil air dekat ban, pergi ambil air kat sungai tu, pergi ambil Ustaz. Pergi ambil nak pakai apa abah? Dia kata ambil tu baldi yang kotor tu pergi ambil. Tapi baldi ni bocor abah. Tak apa bocor pun tak apa. Hampir rendam tu cepat-cepat, hang main ni sini cepat-cepat. Anak tu pun pergi buat juga tuan. Rendam ambil baldi yang kotor ni tuan-tuan, pergi ke sungai tu tuan-tuan, pergi ke ban tu tuan-tuan, ambil cedok-cedok terus lari. Abah ayam tak ada langsung pun. Tak ada. Tak ada. Laju lagi. Hang kena laju sikit, tadi yang nampak hang berhenti kat situ, hang laju lagi. Dia pun ambil baldi tersebut, lari cepat-cepat, pergi cedok, kemudian lari cepat-cepat. Tak ada juga abah. Kesan ayam langsung tak ada ni. Tak ada. Lagi laju. Anak dia lari laju lagi tuan-tuan, pergi ambil cepat-cepat, lari terus. Abah tak ada, abah penat buat kerja-kerja macam ni, benda yang tak ada hasil ni. Ayah dia kata, ayah dia jawab soalan ni. Baru ni hang tanya kat aku, sebab apa baca Quran tetapi makna tak faham. Tapi kenapa kena baca juga? So kena bagi tahu dekat hang macam baldi tadi. Baldi tadi yang hang dak ulang alik tu hang tak dapat apa isi, tak dapat. Air pun tak dapat.
Tetapi asalnya baldi tadi kotor. Setelah hang ulang alik, baldi itu jadi bersih. Maka Allah sedang membersih hati manusia yang membaca Al-Quran walaupun tak faham maknanya. Allahu Akbar. Anak dengar macam tu tak apa, kalau macam tu baca yalah dia. Baca lah. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, biar kita baca Al-Quran ni walaupun tak faham, baca juga. Sebab apa? Quran itu namanya mu'jaz, ataupun disebut sebagai mukjizat. Apa maksud mukjizat? Melemahkan keegoan kita, melemahkan segala keangkuhan kita, melemahkan segala kesombongan kita, bahkan melemahkan segala apa yang ada pada diri kita yang kita bangga tu. Dia akan melemahkan kita, bahkan dia akan menjadi kita manusia yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kehebatan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dan sampailah kepada kita. Begitu tuan-tuan. Tuan-tuan faham nak cerita ni tadi? Senyap semua, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan faham kita ambil iktibar cerita ni. Sebab itu baginda Nabi SAW panggil habis adik-beradik dia, nak bagi peringatan satu benda je. Benda yang boleh melepaskan kita diri daripada apa? Kesengsaraan di akhirat kelak. Kita tak mau sengsara kalau boleh. Siapa mau sengsara di akhirat kelak? Di dunia sengsara pun kita dah gelabah dah tuan-tuan. Di dunia sengsara ni pun kita dah tak ketahuan punca dah tuan-tuan, apatah lagi di akhirat kelak. Kesengsaraannya berlipat kali ganda daripada dunia dan seisinya ni tuan-tuan. Sebab tu orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak lepas diri, nak bagi hilang kesengsaraan kita di sana nanti Ustaz? Orang tanya. Tuan-tuan nak jawab apa? Perkara utama yang boleh melepaskan diri kita daripada kesengsaraan ketika mana di alam mahsyar nanti, apa dia tuan-tuan? Yang pertama, tuan-tuan kena rajin selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling utama tu. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan, di dalam bulan Zulqaidah ni tuan-tuan, kita sekarang ni bulan Zulqaidah nak masuk bulan Zulhijjah ni tuan-tuan. Dua bulan ni tuan-tuan disebut sebagai bulan Zulqaidah dan bulan Zulhijjah ni disebut dalam Al-Quran peristiwa yang dilalui oleh Nabi Allah Musa AS. Nabi Allah Musa AS pernah melalui dan pernah bermunajat kepada Allah selama 40 malam, disebut dalam Al-Quran. Sebab apa Nabi Allah Musa pergi berjumpa dengan Allah di bukit Turi Saina? Bukit apa nama? Turi Saina, Bukit Sinai tuan-tuan, di Mesir. Saya biasa naik lah tuan-tuan bukit tu. Bukit tu kecil je kecil. Dia tempat mihrab, tempat Nabi Allah Musa bermunajat tu tuan-tuan, memang cukup-cukup badan tuan-tuan. Badan tu cukup-cukup, badan yang sederhana. Dia tak kurus sangat, dia tak besar sangat, memang cukup-cukup badan. Siapa yang badan sederhana yang bersaiz L ni tuan-tuan, dia pergi duduk landing kat situ, memang cukup-cukup badan dia. Nabi Musa AS duduk kat situ 40 malam, membawa khabaran berita dan laporan daripada umat-umat dia, kaum-kaum dia, untuk diceritakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turun janji-janjinya. Antaranya yang saya ingat ada 4 janji dia. Allah kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kau bagi tahu kaum kau, kalau mereka boleh mempelakui aku ni Tuhan mereka dan boleh mempelakui engkau itu pesuruh aku, maka aku akan berikan kepada mereka 4 keistimewaan kepada mereka. Keistimewaan yang pertama, aku akan jadikan mereka itu umat yang paling terbaik di dunia dan umat yang paling taat kepada aku. Itu janji Allah. Janji yang kedua, aku akan turunkan kitab Taurat kepada mereka. Kitab Taurat itu bukan turun secara beransur-ansur. Kitab Taurat itu turun secara mendadak, turun habis terus, sempurna untuk menjadi panduan dalam kehidupan mereka, kalau mereka boleh pegang janji aku tu. Dan yang ketiga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan berikan satu kedudukan kepada mereka untuk memiliki tanah
yang akan mereka kuasai di sana. Itu janji Allah SWT. Dan yang keempat, aku akan janji kepada mereka, mereka itu akan memimpin dunia ni dengan sebaik-baik kepimpinan. Tuan-tuan, empat-empat janji itu terbatal disebabkan dengan keingkaran mereka, tidak mempercayai Allah itu Tuhan mereka, dan tidak mempercayai Nabi Allah Musa itu sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Batal. Bila batal ni tuan-tuan, turun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun apa? Allah gelar di dalam Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa kata? Yang asalnya diberikan kepada umat Nabi Musa AS turun kepada kita. Dia kata apa? Kamulah sebaik-baik umat, segala-gala umat Nabi Muhammad inilah yang paling terbaik. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Kamu kena ajak manusia buat kebaikan, dan kamu kena halang manusia buat keburukan, dan kamu kena beriman kepada aku. Barulah title itu akan kekal kepada kamu. Oh gitu. Yang kedua, Allah turunkan Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Quran itu mengandungi segala-galanya. Peristiwa yang sebelum, peristiwa yang semasa, dan peristiwa yang akan datang, semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Memadailah Quran itu daripada segala-gala kitab yang lain. InsyaAllah. Bahkan umat Nabi Muhammad buat pahala sikit, buat amalan sedikit, tetapi pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Sedekah RM1 dalam tabung tadi yang duk lalu tadi, RM1 ya sedekah, pahala dia 700 gandaan. Masya Allah. Hebat, tapi jangan sedekah RM1. RM1 ya. Bu RM10. Jadi maknanya gelaran-gelaran itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk akhirnya, habislah tajuk ni, untuk akhirnya, bila Allah berikan agama kepada kita yang mahal, agama yang paling hebat, Islam, Allah berikan iman, Allah berikan Islam kepada kita, hargailah dan pulanglah dengan lambang-lambang syukur Allah yang ada di dunia ni dengan menyertai ibadah korban. Tuan tanya Bangladesh, tuan cari Bangladesh, tuan tanya dia, masuk bayar, masuk lah korban. Dia kata masuk. Berapa bahagian masuk? Dia kata satu bahagian. Seko seorang. Orang Melayu macam mana orang Melayu? Pakcik masuk. Berapa bahagian? Sikit lagi cukup lah satu bahagian. Sikit lagi cukup satu bahagian. Tak cukup lagi lah tu. Tapi insurans kereta boleh bayar setahun? Boleh. Berapa insurans kereta? 2,500. Boleh bayar? Boleh. Oh boleh. Untuk lembu satu bahagian boleh? Tak boleh Ustaz. Tapi bila ditanya kepada Bangladesh, kenapa kamu masuk korban? Dia kata agama Islam itu mahal, Allah berikan kepada aku yang miskin ni, tetapi aku pulangkan balik sebagai lambang syukur kepada Allah. Sebagai lambang syukur aku kepada Allah, maka aku masuk ibadah korban sebagai lambang syukur kepada Allah yang memberikan Islam kepada aku. Tak sama macam kita. So tuan-tuan, kesimpulan yang boleh kita ambil pada malam ni, yang pertama, hargailah nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Yang kedua, jagalah keluarga kita, peliharalah keluarga kita, dan selamatkan keluarga kita daripada terkena api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara kita ni. Dan yang keempat yang boleh kita ambil pengajaran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model ataupun sebagai qudwah hasanah di dalam kehidupan kita, untuk kita turuti dan untuk kita ikuti segala gerak perjalanan Nabi SAW dalam kehidupannya, untuk kita amati dan kita turuti dalam kehidupan kita, insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Saya rasa itu saja pada malam ni yang boleh kita ambil pengajaran. Mudah-mudahan ada faedah daripada apa yang kita kongsikan pada malam ni, dan mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita sekalian di dunia sampailah di akhirat kelak, insya-Allah. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami wahai Allah, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi asbab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia. Dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu wahai Allah. Dan jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.